Jadi nombor satu, memang susah untuk pemandiri untuk berceritakan isu-isu rumah tangga. Okey, kita punya culture, adat kita, apa yang berlaku di bilik tidur, kita tinggal di situ. Tapi kita kena faham dan ingat bahawa keganasan rumah tangga adalah satu jenayah. Jadi jangan simpan. Beritahu kepada orang yang kita percayai. Satu, saya nak nasihatkan jangan bagi tahu dalam online. Because itu ada je juga yang tanya, should I take this action or not? And then nak poll, setuju ke tak saya take action? Kita beritahu orang yang kita percayai. Okay? Dan jika anda adalah orang yang di mana seseorang itu mengadu, nombor satu, percaya. Kena percaya. Believe what the person say. Okay? Most likely people tak tipu bila perkara-perkara macam ni. Dan nombor dua, kenapa jangan tanya kenapa ini berlaku. Okey, bila kita tanya kenapa, maknanya kita tanya apa yang dia tak buat sampai ini berlaku. Okey, perlu tahu bahawa tidak perlu ada apa-apa reason. There shouldn't be any reason for someone to be hit. Okey, ataupun didera. Okey, apa pun masalah memang tidak ada alasan untuk mendera atau bertindak ganas kepada seseorang lain. So, jangan tanya kenapa. Bila tanya kenapa tu maknanya kawan kita tu bersalah sebab mungkin dia kata, oh, I lewat buat masak nasi, I kena pukul. Itu bukannya reason yang sebenar. Apa-apa reason pun tak boleh dipukul. Okey? Tidak boleh ada kekerasan. Okey? Dan janganlah pula buatkan macam benda ni kecil. Alah, sikit je tu, dia baru tampar je. Okey? Cubalah lagi. Mungkin dia tengah marah kot. Okey, saya ingin ingatkan juga tidak ada alasan, okey, keganasan rumah tangga perlu berlaku. Walaupun itu ada apa isu yang besar atau kecil, ini bukan caranya untuk solve the conflict. Lepas tu, jangan cuba nak bawa the pemandiri dengan pendera berserta dua-dua sekali. Kawan ni dah bagi tahu kita masalah dia, lepas tu you pergi contact dia punya pasangan tu say, you punya ni cakap macam ni, betul ke? Ataupun I nak jumpa you berdua. Sebab kalau kita lakukan macam ni, kita telah pecahkan kerahsiaan. Kerana bila ini berlaku, selalunya dia akan provoke, dia akan buatkan perkara ni lagi teruk. Kecuali kita mendapat permission daripada tuan diri. Lepas tu, kita tidak sepenuhnya faham keadaan pemandiri. Jadi jangan paksa dia buat keputusan. Dia adalah orang yang paling tahu apa yang paling bagus untuk tindakan untuk diambil pada masa itu. Okay, tak senang tau, macam okeylah, ni teruk kan, you ambil anak you tinggalkan rumah you. Tak sesenang macam tu. Sebab mungkin ada banyak perkara yang perlu diselesaikan. Mereka perlu membuat keputusan sendiri yang bagus untuk mereka pada ketika itu. Tapi yang paling penting adalah untuk kita memberikan segala jenis maklumat dan ilmu supaya mereka membuat keputusan yang bagus untuk keadaan mereka pada masa itu. Dan juga jangan pula kita komplot dengan pendera bagi tahu. Alright. Tapi kalau kita adalah ahli keluarga, kita perlu beritahu apakah batasan perhubungan. Kekerasan, penderaan, penganiayaan adalah satu yang tidak boleh diterima. Because saya ada banyak kes yang melewatkan tindakan formal, iaitu membuat police report ataupun ambil tindakan mahkamah adalah keluarga. Kerana dia kata tak apalah, kita settle dalam keluarga dulu. Tapi nak tunggu nak settle dalam keluarga, dah bagi warning jadi balik, dah bagi warning dah bagi balik. Punya tunggu settle tu dah makan bertahun. Sampai teruk, patah riuk. Tapi saya pun tahu ada juga kes yang sampai ada kematian baru nak ambil tindakan. Jadi janganlah kita jadi ahli keluarga ataupun kawan-kawan yang melewatkan tindakan yang efektif bagi pemandiri.